Assalamualaikum murid-murid semua. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 5, Unit 22, iaitu tajuknya Ekonomi Dinamik. Cikgu harap murid-murid semua telah pun bersedia untuk pelajaran pada hari ini. Okey, murid-murid semua boleh buka buku teks, muka surat 170. Tajuknya ialah Akaun Keldai. Apa dia akaun keldai ni? Keldai mungkin kamu tahu seekor binatang yang menyerupai seperti kuda. Akaun ni pernah dengar. Akaun bank, akaun Maybank, BSN, Bank Islam dan sebagainya. Kenapa dipanggil akaun kedai? Apa kaitannya? Nak tahu? Jom kita pelajari pada hari ini apa yang dikatakan akaun keldai. Okey, mari kita lihat dalam buku teks. Apakah yang dikatakan akaun keldai? Akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transisi kewangan yang tidak sah ataupun menyalahi undang-undang. Bayangkan, kita ada akaun bank tapi orang lain yang guna. Orang lain yang keluarkan duit. Kita ada 10,000 dalam bank. Tapi ada senang-senang je orang keluar. 1,000, 2,000, 3,000, tak tahu duit kita dah habis. Okay? Langkah-langkah keselamatan. Apa yang kita kena buat? Ini paling penting ni. Sebab langkah-langkah keselamatan. Kita nak jaga akaun kita. Yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah kewangan atau orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Dan yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Ada 3 langkah keselamatan. Jangan benarkan akaun bank kita digunakan oleh penjenayah kewangan. Jangan suka-suka hati kita bagi orang lain guna. Walaupun hatta kawan baik ke dan sebagainya, nombor PIN dan sebagainya, jangan kita bagi guna. Jangan mudah percaya akan tawaran. Kadang-kadang dia nak menarik perhatian, dia akan bagi tawaran dan sebagainya. Kadang-kadang kita mudah tertarik. Okay? Tawaran hadiah ke, tawaran kewangan ke. Yang ketiga, ini paling penting, jangan dedahkan maklumat peribadi. Terutamanya murid-murid sekolah ni, darjah 5 ni, IC tak ada. Nombor surat beranak, jangan sewenang-wenangnya bagi. Nombor akaun bank, lagilah jangan bagi. Nombor PIN pun jangan guna, jangan bagi dan sebagainya. Apatah lagi dalam keadaan sekarang, anak-anak pun dah pandai beli shopping dan sebagainya. Kena berhati-hati, rujuk terlebih dahulu pada ibu dan ayah ataupun abang kakak ataupun orang yang lebih dewasa. Okey. Setiap kesalahan ada hukuman dia. Tengok di sini. Hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun keldai. Yang pertama, pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukuman penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Okay? Hukuman penjara 5 tahun, denda atau kedua-duanya. Akaun bank akan disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Okay, bayangkan, akaun bank kita dekat, kita nak keluar duit ada dalam bank tapi disekat, bank sekat. Kalau kita terlibat dengan akaun kedai ni, berhati-hati ya, sangat berbahaya. Akaun keldai ni dah mula aktif kat negara kita sejak dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini dan sekarang ni semakin aktif. Menurut satu laporan polis dalam perhatian akhbar dalam Kosmo yang cikgu baca baru-baru ni, hampir 100,000 orang yang terlibat dan boleh katakan setiap hari ada saja yang menjadi mangsa kepada akaun keldai ni. Walaupun dah berhati-hati tetapi masih menjadi mangsa. Kenapa? Ini cikgu paparkan. Sebahagian daripada mangsa-mangsa yang terlibat dipaparkan dalam surat khabar, dalam internet dan sebagainya. Ada mangsa yang menyembunyikan masalah yang hadapi, kadang-kadang tak report polis dan sebagainya, takut malu ataupun diugut. Tengok contoh yang pertama, mahasiswa paling ramai jadi mangsa keldai akaun. Mahasiswa siapa? Orang cerdik pandai yang belajar universiti, boleh jadi mangsa, tengok. Yang kedua dia kata pula ni, lagi mangsa keldai akaun. Okay? Seorang remaja membuat laporan kepada Biro Politik MCA untuk membantunya. Yang ketiga ni pula kata, bahaya keldai akaun.
Yang keempat, tengok gambar polis menunjukkan orang-orang yang terlibat ataupun orang yang terlibat dalam sindiket yang menjadi buruan polis. Mereka ni cekap. Okay? Pandai saja bersembunyi. Okey, seterusnya tengok ni. Ini lagi bahaya. Wanita tempatan diperalat simpan wang haram. Faham? Mereka menggunakan wanita tempatan. Wanita tempatan siapa? Orang rakyat Malaysia. Mungkin sedikit ni daripada luar negara. Duit mereka dapat, mereka suruh masukkan duit ni ke dalam akaun orang lain. Wanita tempatan yang menjadi alat pula. Mereka bagilah sedikit wang dan sebagainya. Tengok yang bawah ni pula. 50% kes penipuan babit gadget telekomunikasi. Tengok. Kes penipuan banyak melibatkan gadget. Mereka menggunakan telefon bimbit dan sebagainya, menghubungi bangsa, mendapat nombor akaun dan sebagainya. Jadi berhati-hati ya. Sebab cikgu lihat sekarang ni majoriti khususnya anak-anak sekarang ni dah ada telefon bimbit sendiri, ada internet dan sebagainya, pandai beli belah menggunakan telefon bimbit. Tolong berhati-hati, jangan sewenang-wenangnya. Kadang-kadang ada orang dia dapat nombor telefon kita ni dari sindiket. Kita pun tak pernah bagi pada siapa, tiba-tiba dia akan hantar mesej. Nak berkenalan dan sebagainya. Akhirnya kamu menjadi mangsa. Berhati-hati ya. Kemahiran yang kamu patut kuasai pada hari ini adalah kemahiran menulis. Bila ada kemahiran menulis, adalah tempat kosong yang perlu kamu lengkapkan. Okey, di sini berdasarkan Raja, dia bagi 2 dah. Jawapan ringkas berkaitan dengan pemilik akaun. Lagi 4, kamu kena isi. Okey, tengok yang pertama. Penjenayah menggunakan akaun bank kita. Yang kedua dia kata, pemilik akaun boleh didakwa. Okey, lagi 4, apa dia? Okay, seterusnya cikgu akan bimbing kamu sedikit bagaimana nak mengisikan maklumat yang perlu kamu isi dalam ruang kosong. Seterusnya, yang berkaitan dengan pemilik akaun keldai ni, pemilik akaun boleh dihukum penjara atau denda kedua-duanya sekali. Yang ketiga, akaun bank akan disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi. Okay, sebarang pengeluaran, nak masuk, nak keluar dan sebagainya. Yang ketiga, penjenayah akan menggunakan maklumat peribadi perbankan kita. Penjenayah ni mengambil kesempatan maklumat kita. Dia guna nama kita, nombor IC kita, nombor surat beranak dan sebagainya. Yang terakhir, penjenayah akan membuat tawaran wang bagi penggunaan akaun kita. Kita tak nak serahkan, dia akan bagilah. Adik, kalau adik bagi abang pinjam nombor akaun dan sebagainya, abang akan bagi duit ni. Kadang-kadang kita terpengaruh. Adik boleh tak bagi nombor akaun, abang nak masukkan duit ni. Dia macam-macam cara. Kadang-kadang orang yang dah dewasa, dah jadi atuk nenek, orang golongan terpelajar, boleh menjadi mangsa. Tengok hebat tak hebat sedikit ni. Kalau tengok tadi, mahasiswa, itu orang yang cerdik nak masuk universiti, dapat straight A dan sebagainya, boleh menjadi mangsa. Okey. Hari ini kemahiran menulis. Okey, berfokuskan soalan pemahaman. Soalan pertama, siapakah pemilik akaun keldai? Pemilik akaun keldai ialah orang yang menggunakan akaun orang lain untuk transaksi kewangan secara tidak sah dan menyalahi undang-undang. Ingat tu, menyalahi undang-undang. Okey. Yang kedua, nyatakan kesan terhadap pemilik akaun keldai. Kesan terhadap pemilik akaun keldai apa dia? Kesan terhadap pemilik akaun keldai ialah mereka boleh didakwa dan dikenakan hukuman penjara atau denda atau kedua-duanya. Akaun bank pula disekat dan tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Okey, bayangkan kita pula yang kena menjadi mangsa. Yang ketiga, mengapakah masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disedari? Masih ramai pemilik akaun yang menjadi mangsa akaun kedai tanpa disedari kerana tidak berhati-hati dan mudah percaya akan tawaran wang serta mendedahkan maklumat peribadi perbankan. Ini bahaya ni. Dia bagi tawaran, hadiah dan sebagainya, kita pun bagi maklumat.
Yang terakhir, pada pendapat kamu, dia minta pendapat, pada pendapat kamu, bagaimanakah dapat kita menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai? Okey, pada pendapat saya, kita dapat menyedarkan orang ramai agar tidak menjadi pemilik akaun kedai dengan menyalurkan maklumat melalui media massa, media sosial dan media elektronik. Okey, kita nak menyedarkan orang ramai masuk dalam surat khabar, masuk dalam internet, masuk dalam Facebook dan sebagainya, masuk dalam televisyen, kes-kes penipuan yang melibatkan akaun kedai. Jadi cikgu harap murid-murid dah faham apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan akaun kedai. Okey, sebagai rumusan, sebagai kesimpulan, tuntasnya, cikgu rangkum maksudnya sama je, tapi cikgu gunakan pelbagai perkataan supaya kamu tahu. Jangan rumusan saja, kesimpulannya. Okey. Jadi pada hari ini, murid-murid ingat, jangan sewenang-wenangnya berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang mencurigakan dan tidak dikenali. Kadang-kadang dalam masa sehari, orang boleh bagi nombor akaun, hilang berpuluh ribu, malahan ada sampai jutaan ringgit yang melibatkan akaun kedai ni. Jadi, bagi murid-murid anda pelajari pada hari ini, maklumat yang kamu dapat boleh kongsi dengan adik, dengan abang, kakak, dengan ayah pun boleh, dengan ibu dan sebagainya. Kongsi maklumat supaya ahli keluarga kamu tidak menjadi mangsa kepada akaun kedai. Okey, itu saja yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat pada anak-anak murid semua. Okey, jika kamu rasa ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini bermanfaat buat kamu, sudilah kamu like dan kamu share dengan kawan-kawan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi dalam siri mata pelajaran Bahasa Melayu seterusnya. Okey, bye semua. Assalamualaikum.